Rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair wa bika nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat sambungan pada 2 minggu yang lepas mengenai dengan zakat ini. Kita perlu kepada niat. Samalah kalau kita lihat hukum niat zakat binatang ternak. Tuan-tuan mungkin tak terasa perkara ini kerana kita duduk di bandar. Orang yang di kampung, dia perlu tahu kerana dia ada yang bela kambing, ada yang bela lembu, ada yang bela kerbau dan sebagainya. Inilah binatang ternak yang diwajibkan zakat. Tapi bagaimana kita lihat majoriti di kalangan ulama, termasuk majoriti di kalangan ulama jumhur selain daripada ulama-ulama Malikiyah, ulama mazhab Maliki, menyatakan zakat itu wajib pada al-masyiyah as-sa'imah, iaitu pada binatang ternak yang mencari makanan sendiri. Kita biarkan mereka mencari makanan di rumput, di ladang, di kawasan-kawasan terbuka, dan tak ada pun modal yang dikeluarkan untuk beli makanan daripada tuan punya binatang ternak tadi. Kemudian tidak juga diwajibkan zakat kepada al-amilah, binatang yang digunakan untuk pekerjaan, seperti mana di ladang, di kebun. Kadang-kadang lembu digunakan untuk bawa air dan sebagainya. Berdasarkan hadis, walaysa 'alal 'awamil minal baqar syai'un, tak ada kepada binatang yang buat kerja ni, tak ada sesuatu pun daripada zakat. Dan hadis yang lain daripada riwayat Imam Bukhari ada menyebutkan, iaitu wa fi sadaqatul ghanam fi sa'imatiha, pada zakat kambing, iaitu zakat as-sa'imah. Sa'imah adalah binatang yang mencari makan sendiri, bukan tuan dia bagi. Dalam hadis yang lain, riwayat Abu Daud, dinyatakan wa fi kulli sa'imati ibil fi arba'in bintu labun, pada setiap binatang sa'imatu ibil, 40 ekor kambing, kena seekor kambing perlu dibayar zakat. Sawal malikiyah bainal ma'lufah was sa'imah. Ulama-ulama dalam mazhab Malik mereka samakan, tak kiralah al-ma'lufah dan juga as-sa'imah, iaitu binatang yang tuan dia bagi makan ataupun dia cari makan sendiri, sama. Wal awamil fi wujubiz zakah, sama ada binatang tadi digunakan untuk buat kerja, sama juga, semuanya diwajibkan zakat. Dia menyamaratakan mazhab Malik ni kerana mereka mengambil dalil keumuman hadis min kulli khamsin syatun, daripada setiap 5 ekor maka seekor kambing dikeluarkan. Hadis riwayat Imam Bukhari. 5 ni apa? Tuan-tuan kita tengok cara hadis lah. 5 tu sama ada unta ataupun lembu, tapi untuk kambing adalah 40 ekor. Kita lihat pendapat majoriti di kalangan ulama ini, termasuk mazhab Syafi'i, dalilnya lebih kuat kerana hadis yang digunakan dalam mazhab Maliki adalah hadis yang umum, mutlak, umum. Dan majoriti di kalangan ulama dia ada hadis yang umum, ada hadis yang muqayyad. Hadis muqayyad ni yang berkait. Jadi umum itu diletakkan di atas perkara yang dikaitkan, hadis yang dikaitkan. Sebab dalam hadis ini
kita lihat umum. Nabi kata seolah-olah umum, setiap binatang wajib zakat. Cuma dikhususkan dengan binatang yang bukan awamil, bukan buat kerja, dan juga binatang yang bukan ma'lufah, iaitu binatang yang sa'imah, mencari makanan sendiri. Di sisi ulama Syafi'i, dia kata binatang yang mana diberi makan sepanjang tahun, tuan dia bagi makan sepanjang tahun, itu baru kena syarat zakat lah. Dikenakan zakat. Kalau sekejap bagi, sekejap tak bagi, itu masih tak dikenakan zakat. Walaupun begitu, perbahasan mengenai isu ini panjang dan perlu kepada huraian yang tuntas dalam bab zakat itu sendiri. Kemudian hukum niat zakat perhiasan. Majoriti di kalangan ulama selain ulama Hanafi mengatakan tidak wajib zakat perhiasan perempuan. Zakat perhiasan perempuan yang biasalah, yang mengikut uruf biasa, tak wajib zakat. Setiap negeri berbeza-beza tau. Di Malaysia kita ni setiap negeri uruf zakat perhiasan ni berbeza-beza. Ada negeri kata 300 gram, ada negeri kata 80 gram, ada ada sebahagian negeri yang tidak ada uruf, nak pakai banyak mana pun tak apa, perhiasan zakat tak dikenakan zakat emas. Sebahagian negeri ada yang kata sampai 100 sampai 300, lebih 300 perhiasan emas milik seseorang perempuan wajib dikeluarkan zakat. Ulama dalam mazhab Hanafi mereka sedikit berbeza pendapat. Mereka menyatakan wajib zakat pada barang perhiasan, zakat emas perhiasan, sama ada untuk lelaki ataupun untuk perempuan. Untuk lelaki ni haram, tapi wajib zakat juga, sebab lelaki tak boleh pakai emas. Untuk perempuan pun wajib zakat. Kemudian kita lihat bagaimana niat pada zakatnya. Memberi zakat kepada orang lain, memberi zakat kepada asnaf min ghairi muqabil, tanpa sebarang imbalan. Tuan-tuan bayar zakat jangan nak harap ke orang bagi ni. Zakat tak ada, zakat kita bagi saja. Berbeza dengan jual beli, memang kita harapkan kita bagi duit, dia bagi barang. Untuk zakat tak ada. Qad yakunu zakah aw sadaqah, pemberian yang tidak ada imbalan, iaitu melainkan mengharapkan pahala daripada Allah, seperti zakat, sedekah pun kita bagi, kita tak harapkan orang tu bagi balik kat kita. Tak kiralah bagi apa-apa, kita tak mengharapkan. Hadiah pun sama, kita bagi hadiah, kita tak harapkan orang tu bagi balik hadiah kepada kita. Hebah pun sama, hebah kita bagi saja. Cuma dalam isu ini, dalam masalah pemberian ini, mesti kena niat memberi, minat ta'yin bil wasfi syar'i, niat memberi dalam kondisi ta'yin. Kita tentukan pemberian ini untuk apa, sama ada zakat ataupun bukan zakat. Zakat kena niat zakat. Sebab apa? Untuk membezakan zakat dengan ibadat yang lain. Sebab sedekah pun kita beri juga, hadiah pun kita beri juga, zakat pun kita beri juga. Yang membezakan adalah niat. Walakin kaifa yakunu ta'yin, tetapi bagaimana yang kata perlu tentukan zakat tu bagaimana? Adakah perlu kepada niat fardu zakat? Detail niat, adakah niat pada perlu niat fardu zakat? Di sini kita lihat mazhab yang empat, mazhab Syafi'i, Hanafi, Hanbali dan juga Maliki, mereka sepakat mengatakan sekiranya seseorang itu niat zakat harta dia cukup, itu sah. Dia bayar zakat, niat zakat aku, zakat harta aku, sah. Kerana tidak akan jadi pemberian itu selain daripada zakat, sebab dia niat zakat.
maka tak jadilah sedekah, tak jadi hibah, tak jadi hadiah. Okey, dia niat zakat, tak perlulah niat fardu ke apa, yang penting dia niat zakat, maka akan jadi pemberian tu pemberian fardu, iaitu zakat. Wa inna wa fardha malihi sahha 'inda al-jami' illa Syafi'iyah. Sekiranya dia bagi semua harta dia, contohnya zakat dia kena 1,000 je, duit dia ada berapa, ada, kita kata ada 200-300 ribu, semua dia keluarkan, ataupun separuh daripada duit dia keluarkan. Dia keluarkan untuk apa? Untuk beri kepada orang. Adakah sah ataupun tidak? Adakah itu dikira zakat ataupun tidak? Jadi ulama Syafi'i menyatakan, wa inna wa fardha malihi sahha 'indal jami' illa Syafi'iyah. Mazhab yang lain semua kata sah, melainkan ulama Syafi'i kata tak sah. Sebab apa? Memanglah dia niat fardu zakat, fardu, dia niat fardu untuk tuntutan fardu ke atas harta. Tapi tuan-tuan kena tahu, tuntutan fardu ke atas harta ni bukan zakat semata-mata. Ada kafarah, ada nazar dan sebagainya. Bila mana ada nazar, kafarah dan sebagainya, tuan-tuan niat, aku keluarkan separuh daripada hartaku untuk ibadat fardu harta aku. Ibadat fardu tu banyak harta, tak kira lah nazar ke apa ke, zakat pun termasuk sekali. Jadi tak sah, ulama Syafi'i kata tak sah. Niat seperti ini tidak sah, sebab niat fardu sahaja. Wa inna wa sadaqata malih, sekiranya dia niat sedekah harta dia, lagi tak sah. Semua mazhab kata tak sah. Sebab apa? Kerana sedekah tu kadang-kadang jadi fardu, kadang-kadang jadi sunat. Tuan-tuan keluarkan separuh harta, bagi sedekah kepada orang. Masalah orang tanya dah payah zakat, termasuk dalam tu. Saya dah bagilah, duit saya ada 500 ribu, 250 ribu semua saya bawa keluar bagi orang. Zakat dah termasuk dalam tu, maka tak sah. Sebab apa tidak sah? Sebab pemberian itu ada dua. Satu pemberian berbentuk wajib, iaitu zakat. Satu pemberian yang berbentuk sunat, sedekah. Bila dia bagi saja, maka hukumnya tak sah. Wa inna waz zakat, tak sah apa? Pemberian tersebut sah lah, sah dari sudut sedekah dia, tapi zakat tak sah. Zakat kena niat tu zakat. Wa inna waz zakah wa tatawwu' waqa'an zakah ala qawl inda al-Hanafiyah wa fi qawlin akhar taqa'u 'an at-tatawwu' wa huwa qawlu baqil mazahib. Dia niat dua. Contoh, sebenarnya zakat kena sikit je, mungkin kita katalah kena 1,000, tapi dia bayar lebih, dia bayar sampai 10,000, tapi dia tak niat zakat. Dia niat zakat tapi berserta dengan sedekah. Aku bagi pada kamu ni, contohnya anak saudara kita ni miskin, ada keluarga miskin, bagilah zakat kepada dia, bagi RM1,000. Ini zakat dan juga niat dalam hati ni zakat dan juga sedekah dan zakat. Maka hukumnya selain daripada ulama Hanafi, semua kata tak sah. Tak sah zakat. Zakat itu tak sah. Pemberian sedekah itu sah lah, sebab dia jadi ibadat sunat. Sebab zakat tak boleh dikompilkan dengan ibadat lain. Tak boleh, inilah zakat dan juga hadiah aku, tak sah. Inilah zakat dan juga sedekah aku, tak sah. Tuan-tuan bagi ya zakat, zakat je. Sama lah juga dalam bab apa? Dalam bab sembahyang berbeza. Sembahyang, ada sembahyang kita boleh combine kan. Sahaja aku solat sunat tahiyatul masjid dan juga solat sunat ba'diyah zuhur. Sahaja aku solat sunat wudu dan juga solat qabliyah asar. Boleh dikombine, ada beberapa sembahyang sunat. Tapi untuk ibadat zakat tak boleh dikombinekan dengan ibadat yang, tak boleh digabungkan dengan ibadat yang lain. Tuan-tuan bayar zakat fitrah, tuan-tuan akad, inilah zakat fitrah aku pada tahun ini, zakat aku dan keluarga aku. Itu semua adalah sunat je. Yang wajib tuan-tuan niat. Tuan-tuan bagi dekat amil zakat, niat ni zakat aku, dah, itu pun dah cukup. Kita lihat perbahasan di kalangan ulama
mengenai dengan zakat ini, ulama-ulama fiqh sepakat ishtirati niyati ada'i zakah fiha, mensyaratkan niat menunaikan zakat, illa ma hukiya 'anil Auza'i, melainkan pendapat Al-Auza'i. Dia kata tak wajib niat ketika nak bayar zakat. Imam Al-Auza'i kata kalau kita bayar hutang perlu niat ke tak perlu niat? Tuan-tuan ada hutang RM1,000 dengan saya, tuan-tuan bayar hutang saya, tak perlu niat. Ini adalah niat dalam hati, ini adalah hutang aku kepada kamu RM1,000, tak perlu niat, bayar je lah. Jadi Imam Al-Auza'i kata zakat pun macam tu juga, tak perlu niat, bayar je. Tapi ini pendapat terpencil lah. Ada pun ulama fiqh keseluruhannya sebulat suara menyatakan hukumnya wajib niat. Zakat ni wajib niat sebab dia ibadat. Yang tuan-tuan bayar hutang itu bukan ibadat, itu hak tuan-tuan, tanggungjawab tuan-tuan kena bayar balik. Sebab tuan-tuan kena duit dia, bayar balik. Itu bukan ibadat macam zakat. Zakat ni ibadat. Imam Al-Auza'i berhujah, dia kata wali kepada anak yatim, penjaga anak yatim, harta dia banyak. Harta dia sampai puluhan ribu anak yatim ni. Mungkin ayah dia kaya mati, ayah dia cari duit susah, dapat banyak, mati, anak je enjoy, tapi anak kecil lagi lah. Zakat wajib keluar, wajib, lepas setahun wajib zakat, wajib dikeluarkan zakat. Siapa nak keluarkan? Bukan anak yatim tadi, wali, penjaga dia keluarkan. Jadi penjaga keluarkan tanpa niat, ataupun seseorang yang ingkar tak nak bayar zakat. Jadi hakim ataupun sultan, kerajaan tahu dia tak bayar zakat, paksa dia, ambil daripada harta dia, rampas. Wa ujiba bi annaha ibadah tatatawwa' ila fardin wa naflin. Maka ulama jawab, sebenarnya zakat ini satu ibadat yang mana bi annaha ibadah tatatawwa' ila fardin wa naflin fa wajaba laha an-niyyah kas-salah. Sebenarnya setiap pemberian itu pelbagai transaksi kita boleh. Ada yang kata transaksi zakat, boleh kata wajib, boleh kata sunat. Sunat tu sedekah, hibah, pemberian, hadiah. Ini semua sunat. Wajib kena niat seperti semayang. Semayang pun tuan-tuan semayang, saja aku semayang zuhur, saja aku semayang zuhur. Tuan-tuan semayang zuhur ni ada fardu zuhur, ada sunat zuhur. Tuan-tuan kena niat fardu ke sunat. Bila sunat pula tuan-tuan tak boleh niat saja aku solat sunat zuhur. Sunat ada dua, qabliyah dengan ba'diyah. Kena ta'yinkan, tentukan yang mana satu. Berbeza dengan menunaikan hutang. Hutang itu, menunaikan hutang bukan ibadat. Kerana ini hutang itu akan gugur dengan tuan hutang tu, gugurkan hutang dia. Tuan-tuan hutang kepada saya RM1,000, saya kata tak apa, saya halalkanlah. Bila saya halalkan, jadi gugur hutang tadi. Tuan-tuan tak perlu bayar balik kat saya RM1,000. Zakat berbeza. Zakat dia tak akan gugur, memang kena bayar. Tuan-tuan tak bayar zakat 10 tahun, 10 tahun kena qada bayar zakat balik. Wa waliyus sabi wa sultan yanubani 'indal hajah. Yang wali kepada anak yatim ataupun kerajaan sultan yang paksa rakyatnya untuk bayar hutang sebab rakyat tak nak bayar hutang. Jadi niat itu adalah pada sultan. Dan kalau sultan ni mana orang yang kerja bawah dia lah, yang pergi merampas harta dia untuk bayar zakat. Yang ibu bapa kepada anak yatim, penjaga anak yatim itulah niat untuk bayar zakat. Ta'yinul fardiyah fi zakah faqad dhahaba al-Hanafiyah ila annahu la i'tibar litasmiyah falau sammaha hibah aw qardan tujzi'uhu fil asah. Ulama Hanafi kata tak diambil kira pada nama. Pada nama. Kalau dia namakan zakat tu sebagai hibah, sebagai satu pemberian, maka itu sudah cukup mengikut pendapat yang kuat dalam mazhab Hanafi. Wa ila annahu law nawaz zakah wa tatawwa waqa anha 'ala al-qawl ats-tsani. Dia kata kalau seseorang tu bayar zakat, dia niat itulah zakat, itulah ibadat sunat, sedekah sunat.
maka dia kata jadi apa? Jadi zakat. Sebab niat fardu tu lebih kuat. Niat fardu lebih kuat pada sunat. Jadi kalau dia niat dua-dua, dapat dikira zakat. Itu dalam mazhab Hanafi lah. Sebab tu dia boleh nama macam-macam. Zakat tu boleh nama sedekah, boleh nama hibah dan sebagainya. Dan dalam mazhab Hanafi juga, dia menyatakan siapa yang sedekah semua harta dia, habis licin, sedekah. Ataupun separuh lah kita kata harta dia, ada 500,000 sedekah 250,000, sedekah habis 250,000, separuh harta dia. Walam yanwi bihi zakah, sedangkan dia tak niat zakat, dia bagi saja 250,000 bagi orang miskin, bagi orang ni, bagi orang tu, dan dia tak niat pun zakat, maka gugur kefarduan zakat mengikut pendapat ulama Hanafi berdalilkan istihsan. Sebab apa istihsan? Dianggap perkara tu baiklah. Li'annal wajib juz'un minhu fakana muta'ayyinan fih. Dia kata kerana zakat dah termasuk dalam tu dah, walaupun tak niat. Dan tak perlu tentukan, tak perlu ta'yin, tentukan ini harta zakat ke apa, sebab dah termasuk dalam tu. Ulama Maliki berbeza sikit. Dia kata wajib tentukan harta zakat fardu. Ai an janwiya ada ma wajaba fi malihi walau nawa zakata malihi ajza'ahu. Dia perlu niat untuk tunaikan kewajipan harta dia. Kalau dia bagi harta dan dia niat zakat, okey. Kalau tak niat, tak jadi. Begitulah juga dengan ulama Syafi'i kita. Pendapat yang sama dengan ulama Maliki. Ulama Syafi'i kita kata apa? Setiap pemberian zakat perlu diniatkan. Kalau tak niat, tak jadi zakat, walaupun banyak, walaupun keseluruhan harta. Yajibu 'alal muzakki an yanwiya. Orang yang bayar zakat kena niat, ini zakat aku. Niat dalam hati, ini zakat. Ataupun inilah fardu sedekah, inilah fardu sedekah. Fardu sedekah tu zakat lah, sebab tak ada sedekah fardu. Sedekah fardu harta pun, sedekah fardu maknanya zakat. Ataupun term ataupun istilah yang seumpamanya. Ataupun sedekah wajib, sama lah, zakat lah, tak ada sedekah wajib melainkan zakat. Walau nawa zakatal mal dunal faridah ajza'u. Dia niat zakat harta tapi tak niat pun fardu. Fardu dia niat zakat harta itu pun dah cukup lah, tak perlu terlampau detail sangat. Li'annaha la takunu illa fardan. Kerana zakat ni memang fardu lah. Fardu harta kita panggil kefarduan sedekah. Zakat tu adalah kefarduan sedekah, sama. Macam tuan-tuan semayang saja aku solat fardu maghrib jamaah, dikira sah sebagai makmum. Saja aku semayang fardu maghrib makmum, sah. Saja aku semayang fardu maghrib ikut imam, sama semuanya. Sekiranya seseorang itu niat pada membayar zakat dunal faridah, tidak niat fardu, sah. Kerana zakat itu memang fardu. Dan harus diingat, tidak memadai seseorang itu membayar zakat. Ini dia bayar zakat tapi dia niat apa? Haza fardu mali, ini kefarduan harta aku, kefarduan yang pada harta aku yang perlu aku tunaikan. Itu tak sah. Sebab sedekah sebab apa tak sah? Kerana kefarduan harta ni nazar kafarah termasuk sekali. Sebab itu kita kata tak sah. Kena niat zakat ataupun fardu sedekah fardu. Kalau niat kata ini fardu yang harta wajib aku keluarkan, tak sah. Sebab yang wajib keluarkan harta ni banyak. Kafarah sumpah, kafarah zihar dan sebagainya. Wala yakfi hada sadaqata mali. Tak sah juga seseorang nak bagi zakat tapi niat hada sadaqatu mali, ini adalah sedekah hartaku, tak sah. Kerana sedekah termasuk sedekah sunat, sedekah fardu, perlu dijelaskan. Kalau seseorang itu niat sedekah saja, lagi tak memadai lah. Wala yajibu indahum fi niyyah ta'niyunul mal al-makhraj anhu, al-mukharraj anhu.
indal ikhraj lianna al-fard la yakhtalif bihi kal kafarat. Tak wajib di sisi ulama Syafi'i niat ta'yinkan harta, tentukan ini adalah harta zakat, tapi niat ketika memberi itu perlu. Ketika memberi itu niat zakat. Ketika nak asingkan ini hartaku untuk aku bayar zakat, adakah perlu ditentukan seperti itu? Tidak wajib. Ulama dalam mazhab Hambali sama seperti ulama Syafi'i juga. Cuma dia syaratkan satu tambahan, iaitu syaratkan fardu. Kalau seseorang itu sedekah, semua harta dia sedekah sunat, dia tak niat zakat, maka tak memadai dan tak sah. Dia kena niat fardu zakat. Itu antara ulama-ulama berbeza pendapat mengenai zakat. Kesimpulan dia apa? Kesimpulan dia adalah seseorang yang membayar zakat perlu niat, tak memadai dengan ini adalah kefarduan harta. Kefarduan harta tu banyak kafarah dan sebagainya. Kita lihat sambungan yang minggu lepas mengenai dengan sedekahkan pahala kepada si mati ini. Kita ada sebutkan dahulu pendapat Ahlu Sunnah wal Jamaah, termasuklah pendapat Hanafi dan juga Hambali. Ulama Hanafi Hambali menyatakan harus bagi seseorang manusia menjadikan pahala amalannya untuk orang lain. Tak kiralah dia buat satu ibadat, sembahyang ke apa ke, sedekahkan pahala ini sama ada untuk orang hidup ataupun orang yang mati. Mereka mengambil dalil di atas keumuman hadis iqra'u ala mautakum yasin, bacalah yasin kepada orang yang telah mati di kalangan kamu. Jadi kata harus menghadiahkan pahala bacaan Quran kepada si mati. Kalau kepada si mati pun boleh baca, sedekahkan pahala, si hidup lebih-lebih lagi boleh. Sedekahkan pahala kepada si hidup, kepada orang hidup. Ulama Syafi'i menjawab, termasuklah majoriti Imam Syafi'i dan juga Imam Malik. Mereka antara yang menyatakan tak sampai pahala kepada si mati ini, mereka menyatakan wa allaysa lil insani illa ma sa'a, iaitu tidak ada bagi manusia melainkan apa yang dia usahakan, illa idza wahabahu lahu aw annahu laysa lahu min tariqil adl wa lahu min tariqil fadl. Kemudian di kalangan ulama-ulama Hanafi dan juga Hambali, mereka menyatakan yang dimaksudkan dengan ayat ini illa idza wahabahu lahu, dia berikan milik dia kepada orang lain, dia dapat pahala, dia bagi pada orang lain. Au annahu laysa lahu min tariqil adl, ayat ini ceritakan adalah min tariqil adl la min tariqil fadl, dari segi keadilan. Makna kamu buat kamu dapat, kamu tak buat kamu tak dapat. Itu keadilan Allah ayat ini. Bukan nak cerita tentang tariqul fadl, iaitu kelebihan yang Allah Ta'ala berikan walaupun kamu tak buat. Kemudian kita lihat hadis idza matal insan in qata'a amaluhu illa min salas. Siapa yang mati terputus amalannya melainkan 3 amalan yang tak putus, iaitu apa dia? Fala yadhullu ala inqita'i amali ghairi. Dalam hadis ini sebut apabila seorang manusia itu mati yang terputusnya amalannya, amalan orang lain tak terputus untuk dia, amalan dia yang terputus, melainkan 3 perkara, amalan orang lain tak terputus untuk dia. Hadis yang kata la yasumu ahadun an ahadin wa la yusalli ahadun an ahadin, tak boleh seseorang puasa untuk orang lain, sembahyang untuk orang lain. Ini maksudnya bukan nak menyampaikan pahala. Ini maksudnya orang tu tak sembahyang, kita yang sembahyang untuk dia. Zuhur tak payah sembahyang, saya buatkan untuk Tuhan. Itu yang tak boleh, itu yang maksud dia. Imam Malik dan juga yang pendapat masyhur di kalangan mazhab Syafi'i, pendapat mutaqaddimin, ulama-ulama yang awal dahulu, mereka kata apa? Harus menjadikan pahala amalan kepada orang lain pada sedekah dan juga ibadat harta, seperti ibadat harta ataupun haji
dan tak boleh pada selainnya. Selain sedekah, selain ibadat yang berbentuk harta dan juga haji, tak boleh kita sedekahkan pahala ataupun ibadat ketaatan kita kepada Allah dipanggil ibadat badaniyah. Badaniyah al-mahdhah, yang mana menggunakan ibadat tenaga badan semata-mata. Contoh tak ada guna duit pun. Contoh semayang, puasa, baca Quran dan sebagainya, itu Imam Syafi'i dan juga Imam Malik menyatakan tak sampai pahalanya kepada si mati. Mereka mengambil dalil dengan ayat yang sama, wa allaysa lil insani illa ma sa'a kama la yuhmal wizru ghayruhu kadzalik la yahsul minal ajr illa ma kasabahu wa li nafsi. Dosa pun tak boleh tanggung dosa orang lain. Pahala pun samalah, tak boleh kita tak boleh kita dapat pahala orang lain buat kerja, tak boleh. Itu Imam Syafi'i dan juga Imam Malik kata. Orang dah mati, dia tak buat kerja apa-apa, duduk dalam kubur, kita yang buat, dia dapat pahala. Imam Syafi'i dan juga Imam Malik tak setuju perkara ini. Dia kata macam dosa lah, orang lain buat dosa, takkan kita yang dapat dosa, kita tak dapat, dia yang buat, dia yang dapat. Berdasarkan ayat ini, Imam Syafi'i istimbatkan hukum, mengambil hukum, wa man ittaba'ahu, dan juga orang mengikut Imam Syafi'i, annal qira'ah, pembacaan Quran tak sampai pahalanya kepada orang yang telah meninggal dunia. Itu pendapat dia lah Imam Syafi'i. Itu ijtihad dia. Li'annahu laysa min amalihim wala kasbihim. Kerana itu bukan usaha dia, bukan guna tenaga dia. Kerana itu tidak diseru, tidak disuruh, tidak digalakkan kepada perkara ini. Nabi SAW tak suruh pun umat dia, tak galakkan, tak beri motivate kepada umat dia, dan tak tunjuk pun cara, sama ada dengan nas ataupun dengan ima, sama ada dengan hadis Nabi ataupun dengan isyarat Nabi, buatlah baca Quran untuk si mati, tak ada. Walam yunqal dzalik an ahad minas sahabah, dan juga seorang sahabat pun tak menukilkan isu ni, perkara ni, baca Quran untuk si mati ni. Walau kana khairan lasabaquna ilaih, kalau benda tu baik, benda yang baca Quran untuk si mati ni, duduk kat kubur, pasang kemah kat kubur, baca untuk si mati tu baik, pasti sahabat-sahabat dah buat. Babul qurubat, untuk pengetahuan tuan-tuan dan juga puan-puan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bab qurubat, bab mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala berpada kepada nas teks daripada Quran dan juga hadis. Tak boleh kita menggunakan qiyas dan juga pendapat-pendapat di kalangan ulama. Adapun doa kepada si mati, sedekah untuk si mati, itu mujma' alaih, ijma'. Mujma' iaitu ijma' ataupun sebulat suara di kalangan ulama, sampai pahala doa kepada si mati, sampai sedekah untuk si mati. Sebab apa sampai? Mansus minasyari' alaihima, kerana ada sebut dalam hadis. Banyak hadis menyebutkan perkara ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza matal insan inqata'a 'amaluhu illa min salas. Apabila mati anak Adam, terputus semua amalannya melainkan 3 perkara. 3 ini pada hakikatnya adalah usaha dia, kesusahan, tenaga dia, pekerjaan yang dia buat di kehidupan dunia. 3 ni apa dia? Dalam hadis, seperti mana dalam hadis sebut, inna atyaba ma akala rajul min kasbih wa inna waladahu min kasbih. Sebaik-baik apa yang seorang lelaki itu makan daripada usaha dia. Bukan dia minta-minta ke orang, dia usaha, dapat duit, dia beli, dia makan, dia gunakan duit itu untuk belanja keperluan diri dia. Itu sebaik-baik usaha, sebaik-baik apa hasil yang dia gunakan, hasil daripada tenaga dia. Wa inna waladahu min kasbi, anak dia pun daripada hasil dia juga. Jadi Nabi kata apabila mati anak Adam, terputus amalan melainkan 3. Apa dia? Perkara pertama sedekah yang berterusan, iaitu wakaf yang berterusan. Tuan-tuan bagi sedekah digunakan sampai hari ini, seperti ibadat wakaf lah. Jadi wakaf ataupun ibadat sedekah ini adalah kesan daripada amalan tuan-tuan ketika hidup. Tenaga tuan-tuan guna bagi sedekah.
Sebab itu Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Quran, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum. Sesungguhnya kami kami nuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang mati, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum, kami menulis apa yang mereka lakukan, wa atharahum, dan juga kesan-kesan yang mereka, kesan-kesan mereka. Ilmu yang mana disebarkan kepada manusia, manusia ikut ilmu tersebut, itu juga usaha dia, itu juga daripada pekerjaan dia. Jadi di sini apa yang dia sampaikan, apa yang dia lakukan, meninggalkan kesan kepada manusia, manusia buat, maka pahala sampai. Itu semua usaha dia. Sebab itu perkara yang kedua Nabi kata adalah al-ilmu ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang mana diambil manfaat dengannya. Anak pun daripada usaha dia, dengan tenaga dia yang dia ada, maka dapat anak tu. Sebab tu anak yang soleh mendoakan kepada kedua bapaknya, itu juga akan sebulat suara di kalangan ulama, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqtalafal malikiyah, ulama-ulama dalam mazhab Malik mereka berbeza hukumnya mengenai pembacaan Quran dan juga sedekahkan pahala kepada si mati. Mereka terbahagi kepada dua. Satu golongan kata harus, ulama Maliki ni. Satu lagi kata makruh. Yang kata harus tu ulama itu kemudian dalam mazhab Malik. Mereka yang mengatakan makruh adalah itulah pendapat asal mazhab Maliki. Asal mazhab Maliki, orang yang berpada dengan asal mazhab, maka dia kata tak diterima pembacaan Quran kepada si mati. Sebenarnya mahallul khilaf, tempat perbezaan pendapat dalam mazhab Malik ini adalah selagi mana dia tak doa. Kalau dia doa, tak kira lah baca Quran ke apa ke, dia doa, ya Allah, aku sampaikan pahala bacaan Quran ini kepada si mati, maka di situ tak ada khilaf di kalangan ulama Malik. Mereka menyatakan hukumnya harus dan sampai kepada si mati tanpa perbezaan khilaf di kalangan ulama. Dia doa, Allahumma ja'al sawaba ma aqra'uhu li fulan, wahai Allah, sampaikan pahala apa yang aku akan bacakan ni kepada si fulan bin si fulan. Idza ahda sawaba ma qara'ahu aw sawaba syai'in min al-qurab lin-nabi fa fihi khilaf. Ini tak apa mengenai dengan kita sedekah untuk Nabi, itu tak perlu bincanglah. Cukup sekadar yang saya bagi tahu tadi, iaitu mengenai dengan sedekah pahala kepada si mati. Bagaimana kesimpulan? Kesimpulan dia, selepas kita lihat perbahasan di kalangan ulama secara tuntas, tabayyan, jelas, iaitu Nabi tak buat lah. Memang Nabi kita akui Nabi tak buat, sahabat-sahabat Nabi pun tak buat pembacaan Quran kepada si mati ini. Annal mayyit yuntafa'u bi'ibadati ghairihi min al-ahya, dan si mati ini mengambil manfaat dengan ibadat orang lain di kalangan orang yang hidup, illa masahha min wusuli thawabi sadaqah wa du'a wal ibadah al-maliyah. Perkara-perkara disampaikan pahala ibadat orang yang hidup untuk si mati, kita tak boleh menggunakan qiyas dan sebagainya, melainkan apa yang sampai, apa yang sahih daripada hadis Nabi yang sampai kepada kita, iaitu contohnya sampai pahala sedekah kepada si mati. Dalam hadis ada sebut doa kepada si mati, ibadat maliyah, ibadat harta seperti ibadat korban untuk si mati. Itu walaupun perbezaan di kalangan ulama, tapi ada disebutkan wal itiq, dan juga merdekakan hamba untuk si mati. Al-murakkabah min al-maliyah wal badaniyah, dan juga yang digabungkan antara ibadat harta dan juga badan. Contohnya haji. Haji ni ibadat badan, tapi kalau badan sihat pun duit tak ada, tak boleh juga, dia kena dua-dua. Itu juga ulama kata sampai kepada si mati.
wal wajib 'alal muslimin. Yang penting kewajipan kepada orang Islam adalah ikut amalan Nabi. Ikut ulama-ulama salaf di kalangan sahabat, tabi'in sehingga kita berada di landasan yang benar. Hadis-hadis yang ulama menyatakan sampai pahala ibadat secara mutlak kepada si mati, semuanya lemah dan tidak didirikan dalil yang kuat di atas dakwaan tersebut. Walau bagaimanapun kita bersangka baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan menyatakan insya-Allah dengan rahmat dan juga dengan ihsan daripada Allah Taala sampaikan pahala ini kepada si mati. Cukup sekadar itu dulu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi kefahaman kepada saya dan juga tuan-tuan. Ada apa-apa soalan? Ya. Ha? $30 masuk kita masukkan dalam grup WhatsApp ada berlaku kematian, kita masuk orang ni baca juzuk 1, orang ni baca juzuk 2, orang ni baca juzuk 3 sampai 30 juzuk. Perkara-perkara ini kalau dilihat pembacaan Quran tu baiklah, baik. Kemudian kita dan semua tu niatkan pahala sampai kepada si mati. Dan juga perkara ini adalah perkara yang khilaf sebenarnya, perbezaan di kalangan ulama sampai ke tidak. Sebab tak ada sebut dalam hadis. Benda yang tak ada sebut ni ulama berbeza pendapat. Macam sedekah ada sebut dalam hadis. Jadi semua ulama kata sampai kepada si mati. Tuan-tuan bagi duit tabung kat masjid, kat surau RM10, niat ni untuk arwah ayah saya yang telah meninggal dunia, maka pahala sampai. Itu confirm. Sebab dalam hadis sebut. Untuk ibadat haji dalam hadis sebut. Untuk doa kepada si mati itu semua sampai. Tapi untuk bacaan Quran tak disebutkan. Dan bila tak disebut, Nabi pun tak buat, sahabat pun tak buat. Jadi benda ni menjadi pertikaian di kalangan ulama. Bila mereka lihat dari sudut Nabi tak buat, sahabat tak buat, ulama-ulama salaf tak buat baca Quran kepada si mati ini, jadi adakah kita perlu buat? Kalau kita buat, kalau benda tu baik, sudah pasti mereka lebih awal buat daripada kita. Jadi kita kena lihat setiap perkara yang Nabi tak buat, setiap perkara yang sahabat tak buat, itu tak semestinya kita tak boleh buat. Apa yang mereka tak buat, tak semestinya kita tak boleh buat. Mereka tak baca Yasin pun malam Jumaat, tapi kita baca, adakah tak boleh buat? Jadi perkara-perkara yang khilaf ini perlu kita berlapang dada dan kita bersangka baik. Yang paling penting kita bersangka baik dengan Allah. Inilah yang aku mampu untuk buat yang terbaik kepada arwah ini. Kalau kita bagi duit pun si mati tak nak duit. Si mati nakkan yang ibadat yang kita buat di kehidupan dunia supaya sedekahkan kepada dia. Jadi mudah-mudahan dengan rahmat Allah, sangkaan baik kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala sampaikan pahala ini kepada si mati. Dan perkara yang kita buat dalam grup WhatsApp, orang ni baca 1, 2, bolehlah teruskan, silakanlah. Perkara baik. Kalau tak sampai, andai kata tak sampai pun tak apa, pahala dia tak sampai kepada kita, sebab kita yang baca. Tapi insya-Allah akan sampailah. Kalau tuan-tuan nak lebih confident lagi, lepas tuan-tuan baca, bukan sekadar niat, tuan-tuan doa, wahai Allah, aku sedekahkan pahala bacaan Quranku ini kepada si fulan bin si fulan. Sebab dalam mazhab Maliki, mereka kata baca doa tak ada khilaf di kalangan ulama dalam mazhab Malik. Dia kata sampai pahala kepada si mati. Tapi benda ni benda yang khilaf lah. Benda yang kita lihat contohnya seperti mana kita ziarah kubur lah. Bila kita ziarah kubur, apa yang Nabi ajar kepada kita? Nabi kata yang pertama sekali beri salam, Assalamualaikum ya ahlal qubur wa inna insyaallahu bikum lalahiqun. Ataupun Assalamualaikum dar qaumin mu'minin. Salam sejahtera kepada negara tempat tempat orang-orang Islam, orang-orang beriman, itu kubur. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun. Insyaallah kami akan menyusul, makna kami akan mati.
Kemudian Nabi ajar apa? Yarhamullah al-mustaqdimin minna wal mutaakhirin. Semoga Allah Ta'ala merahmati orang yang pergi dulu di kalangan kita, dan juga orang yang terkemudian, yang belum mati lagi. Nas'alullah halana al-afi, nas'alullah halana walakum al-afiyah. Kami minta kepada Allah al-afiyah, okay? Kami minta kepada Allah Ta'ala afiat kepada kami dan juga kepada kamu, kepada penghuni kubur. Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Wahai Allah, jangan kamu menghalang kami untuk mereka mendapat pahala, dan jangan kamu menjadikan kami ni fitnah selepas ketiadaan mereka. Ampunilah dosa kami, ampunilah dosa-dosa mereka. Ini yang Nabi ajar. Walaupun Nabi tak ajar baca Fatihah, pergi kubur Al-Fatihah, pergi kubur Yasin, tak ajar. Tapi benda tersebut juga baik, dianggap baik walaupun Nabi tak buat. Walaupun Nabi tak buat baca Fatihah dekat kubur, tak ada riwayat kata Nabi baca Fatihah di kubur, tak ada riwayat kata sahabat baca Fatihah di kubur, tapi benda tu dianggap baik. Sebab itu menjadi perbezaan khilaf di kalangan ulama. Walaupun di sana ada ulama yang tak setuju dan mengatakan perkara ni bid'ah, membaca ayat Quran di kubur, membaca Fatihah dan sebagainya. Tetapi yang jelas dalam hadis Nabi ajarkan bacaan seperti saya bacakan tadi. Yarhamullahu al-mustaqdimin minna wal mutaakhirin, nas'alullah lana wa lakum al-afiyah, Allahumma la tahrimna ajrahum wa la taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Janganlah kamu, wahai Allah, menghalang kami daripada kebaikan mereka, ganjaran yang mereka perolehi. Jadi Nabi ajar wala taftinna ba'dahum waghfir lana wa lahum. Ini semua doa Nabi ajar. Doa ini perlu diutamakan. Kemudian barulah kita baca Quran ke doa-doa yang lainlah. Semoga boleh. Semoga Allah Ta'ala merahmati kita. Tutup majlis dengan tasbih kafarah. Subhanallahumma wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.